قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوا فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم
أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن بدعوته إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأما بعد قال الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبل فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Yang berbahagia tuan-tuan imam, para alim ulama, seluruh ahli jawatan kuasa dan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi penuh keberkatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang dan peluang dalam kesihatan yang Allah berikan kepada kita. Kita berada dalam satu majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang telah pun dituntut oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka-mereka yang keluar daripada rumah untuk pertamanya mengerjakan ibadah kita kepada Allah, dan yang kedua untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu dijanjikan satu benda yang cukup istimewa, maqam dan tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan dipermudahkan jalan mereka untuk menuju ke dalam syurga Allah lil talibil ilm, kepada khusus orang-orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka kata tuan-tuan, kita kena rasa bangga, kita kena rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita termasuk golongan itu. Golongan yang telah pun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana sabda Nabi, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Orang-orang yang berikhtiar, yang berusaha, yang bersusah payah untuk keluar daripada rumah dia untuk mencari ilmu dan mengerjakan ilmadah. Yaltamisu bihi ilma, bila dia datang mencari ilmu, dia belajar untuk ilmu Allah, dan dia berpegang beramal seperti mana Allah perintah dan seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada kita. Sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah.
Tadi kita keluar dalam bersusah-susah, dalam keadaan berikhtiar, dalam keadaan berusaha untuk mencari keredaan dan ilmu Allah. Allah pula membayar kepada kita ganjarannya, iaitu mempermudahkan kita untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita nak ganjaran-ganjaran yang dijanjikan Allah tadi, kita nak di sisi Allah tadi. Maka tuan-tuan, di bulan keberkatan tahun 1445, sekali lagi Allah memberikan peluang untuk kita menyambut dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa kelahiran junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh kerahmatan yang Allah anugerahkan kepada kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekadar di negara kita dilaungkan selawat dan salam. Dia bukan hanya sekadar di tempat-tempat kita, di perkampungan kita disambut dengan selawat dan salam. Bahkan di seluruh dunia, tuan-tuan, masyarakat umat Islam menyambut dengan Maulidur Rasul. Walaupun sebahagiannya mengatakan ianya bertentangan dengan sunnah Nabi SAW, tetapi kita nak memperingati, kita nak membasahi lidah-lidah kita dengan menyebut selawat dan salam seperti mana di atas mimbar pada setiap minggunya khatib tidak lupa memperingati kita dengan ayat Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah kata kepada kita, sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala berselawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya wahai umat Islam, selawat dan salamlah kamu kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita basahkan setiap hari, tuan-tuan. Bukan hanya sekadar bulan Rabiul Awal. Habisnya Rabiul Awal, tuan-tuan, kita lupa untuk berselawat dan salam kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca khatib sentiasa memperingatkan kita untuk berselawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata, man salla alayya marrah sallallahu biha alaihi asyara. Orang yang selawat kepadaku sekali, Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agak-agak, tuan-tuan sekalian, macam mana Allah selawat kepada kita? Kita tahu selawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan Allah nak selawat kat kita 10 kali ni. Ada orang nama Ma'dan nak selawat macam mana kat Ma'dan? Ada orang nama Mud nak selawat kot mana Mudnya, tuan-tuan? Ada nama Sya'ari nak selawat macam mana kot nama Sya'arinya? Yang kita tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nak selawat ke orang individu tertentu macam mana? Hak laki cara laki, hak perempuan cara perempuan. Agak-agak macam mana Allah nak selawat ke kita, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sedangkan Allah boleh buat belaka kun fayakun. Tapi dalam akal kita nak tahu juga. Yang Allah selawat kat Nabi boleh, memang kita tahu dah, ma'ruf, maklum. Tetapi Allah selawat kepada kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu ganjaran apabila kita menyebut selawat kepada utusan dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah selawat kepada kita sebagai ganjaran tadi, hadiah kepada umatnya yang menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Ulama membahaskan, ulama menjelaskan kepada kita dengan syarah-syarah mereka, tuan-tuan. Sebab tu kita tabi'ul ulama. Kita ikut ulama. Kita tidak mengenepikan ulama-ulama. Sebab tu kita orang-orang yang bermadhahib. Kita orang yang bermadhahib, bermadhab. Ada kita mazhab Syafi'i, ada kita mazhab Maliki, ada kita mazhab Hambali, ada kita mazhab Maliki Hambali. Satu
Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi. Yang keempat, tuan-tuan, Hanafi. Ni yang ma'ruf. Sedangkan mazhab banyak gila. Baru ni saya satu kuliah, tuan-tuan, datangnya seorang orang Bangladesh. Dia minta tolong. Dia tapi habang kat Tokyo dia pula sat, dia kata, oh susah nak pergi habang kat Tokyo. Tokyo pula Cina. Dia kata, Tokyo dia suruh potong janggut lebih. Kalau esok tak potong, jangan datang kerja. Janggut dia panjang lah. Saya kata, potonglah. Dia kata, ini sunnah ustaz. Memanglah sunnah, tapi sampai tak boleh kerja. Macam mana cerita? Dia kata, potong sikit. Tinggal macam aku dah. Dia kata, aku Hambali. Kena potong Hambali ni, dia kata, pegang tangan ni, cukup satu genggam ni. Oh, susah tuan-tuan. Tak. Lah ni pilih lah. Di antara dua, hak nak simpan hak ni ke? Kalau sunnah kita simpan, kita buat dapat pahala. Meninggalkan tidak berdosa. Kalau kamu buat benda tadi, hang kena keluar daripada tempat kerja. Kamu kena buang tempat tinggal. Pilih. Yang mana boleh mendatangkan kebaikan. Tinggal sikit lah. Aku Hambali. Dia kata, ustaz, pergi tolong habang kat Tokyo Cina. Aku nak pergi tak mana tempat tu. Aku tak apa nak tahu. Adakah Tokyo nak dengar cakap aku? Susah tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebab tu dalam situasi kita hidup berilmu ni. Bila kita ada ilmu dalam perjalanan hidup kita. Bila kita ada ilmu dalam mengharung kehidupan kita. Dalam kita berilmu dalam mengikuti, mengerjakan ibadah. Maka kita dapat menyelesaikan masalah dalam keadaan cukup mudah. Contoh, kita mazhab Syafi'i. Kita meninggalkan doa qunut tadi, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Mas semayang pun kelang-kelibut. Nak ketak. Baca-baca semayang, tuan-tuan semayang, tertinggal doa qunut. Alhamdulillah, kita tak tegur. Subhanallah. Tak, kita tak tegur. Biasa, kita semua pekat mengaji, doa qunut ila sunat ab'an. Doa qunut ila sunat ab'an dalam madhab kita, mazhab Syafi'i. Siapa buat boleh, tak buat pun tak ada masalah. Sedangkan Imam Asy-Syafi'i sendiri pun pernah meninggalkan doa qunut dalam situasi-situasi tertentu. Antaranya ketika dia solat di dalam masjid Imam Abu Hanifah, dia meninggalkan doa qunut, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila imam ni dia teringat, dia buat dengan sujud sahwi. Dibuat dengan sujud sahwi sebagai menggantikan balik apa yang ditinggalkan olehnya, walaupun itu sebagai satu tuntutan yang dituntut kepada kita, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Itu berbezanya ibadat orang yang berilmu dan ibadat orang yang tabi', yang semata-mata ikut. Bila jadinya sesuatu kes, maka dia tidak tahu macam mana nak menyelesaikan situasi dan keadaan tertentu. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Berbalik dalam perbincangan kita ni, tuan-tuan, kita bulan Rabiul Awal. Saya dah sebutlah sedikit sebanyak tentang Rabiul Awal, tentang keputeraan junjungan besar Nabi SAW. Dalam satu hadis Nabi SAW yang disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya berbincang dengan tuan-tuan sekadar mana yang saya maklumi lah. Nak main masjid, tuan-tuan, kita tengok parking kereta tu dia punya banyak. Saya takut, tuan-tuan. Saya tidak ada ilmu. Tak, cuma saya datang berkongsi sikit sebanyak dan saya buka peluang kalau saya dah salah silap, tuan-tuan berikan teguran. Tak, kadang-kadang ni kita tak apa nak reti ni. Cuma diminta bantu, kita datang untuk membantu sekadar mana yang kita maklumi. Mungkin daripada percakapan saya ada tersalah, tersilap. Tadi baca Al-Quran mungkin ada tersalah dan silap. Tuan-tuan lebih maklum dan tuan-tuan lebih ada ilmu banyak. Sebab tuan-tuan tiap-tiap hari duduk mengaji, tuan-tuan. Tuan-tuan duduk tiap-tiap hari duduk bertalaqi dengan pelbagai tuan-tuan guru, para alim ulama, maka tuan-tuan lebih banyak barakah keberkatan daripada saya. Saya mengambil barakah daripada tuan-tuan yang hadir
dan tuan-tuan ambillah manfaat apa yang kita baca pada hari ini yang penuh keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu, pertama Nabi janjikan syurga. Nabi janjikan taman-taman syurga. Idza marartum min riyadil jannah farta'u wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam majalisil ilm. Apabila kamu melintasi mana-mana syurga, tuan-tuan, kata Nabi, kamu tengok lalu ada taman syurga yang sedang beroperasi. Farta'u, Nabi kata lompat masuk, duduk dalam taman syurga. Lompat masuk, bukan lompat keluar. Ini jenis kita ada agaknya tu. Tak. Dia tengok majlis ilmu nak mula, tuan-tuan, taman syurga nak buka, pintu syurga dah pun nak buka, tuan-tuan, dia lari keluar. Dia tak mau duduk dalam taman syurga min ardil kinanah, min ardil hadiqatil jannah. Taman-taman syurga dia tak mau. Dia lari keluar. Dia pergi duduk kat tembok. Kan pagi-pagi kena makan baru buka, tuan-tuan. Pada aku dengar dia ni celetih, tuan-tuan. Dia pergi kenalkan roti canai dan juga teh tarik sejawat. Dia sanggup meninggalkan ardul jannah, bumi syurga yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi kata farta'u, bukan masuk pelan-pelan, lompat masuk, duduk dalam dia, kata Rasulullah. Kenapa? Nabi suruh ambil rebut. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Sahabat Nabi bertanya, apa dia taman syurga yang berada di kawasan kami ya Rasulullah? Yang kita tahu taman syurga, tuan-tuan, ba'dal maut. Lepas kita mati nanti tu, kita dibangkitkan, akan dihimpunkan dalam taman syurga bagi mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kami masih hidup di bumi kami. Yang kedua, taman syurga ialah dalam masjid Rasulullah SAW. Adakah di kawasan kita ada taman syurga? Di tempat perkampungan kita pun ada taman syurga. Nabi kata, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah. Apa taman syurga itu ya Rasulullah? Nabi kata majalisil ilm, majlis ilmu yang diadakan kepadanya, maka itu taman-taman syurga, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Banyak fadilat orang belajar ilmu. Bukan orang mengajar, orang yang belajar. Belajar, tuan-tuan, dengar biasa. Kita duduk sila, sandak kat tiang, dengar taman syurga. Walaupun masuk kau ni, keluar kau ni, duduk taman syurga. Walaupun lena, taman syurga. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Dalam hadis Nabi SAW kata Nabi, innama masali wa masalu ummati kamasali rajuli istawqada naran faja'alatid dawabu wal farashu yaqa'na fihi fa ana aqida bihujadikum wa antum taqahhamuna fihi aw kama qala. Nabi berkata dan bersabda kepada kita, tuan-tuan, sesungguhnya perumpamaan diriku dengan umat aku adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Ketika itu binatang dan kelkatu berjatuhan ke dalamnya. Maka aku mencegah kalian, namun kalian melemparkan diri kalian ke dalamnya juga, wal iyasubillah. Nabi SAW ini, tuan-tuan, ialah Nabi yang diutuskan sebagai penyelamat. Kalau kita hari ini, ulama sebagai da'i. Ulama hari ini sebagai da'i, penyampai. Nabi sebagai penyampai dan penyelamat. Yang mana kita ni berkisarkan, berada di sekeliling unggun api yang membara, yang boleh membunuh, yang boleh membinasakan kita. Yang tempat itu menarik binatang-binatang terjun ke dalamnya. Tetapi ketika itu Nabi mencegah kita untuk terlibat dan terjun ke dalam unggun dan bara api yang boleh membinasakan kita. Itu peranan Rasulullah yang diutuskan ke atas muka bumi Allah sebagai da'i, atas sebagai penyelamat manusia, supaya kita termasuk ke dalam golongan-golongan itu. Akan tetapi, kata Rasulullah SAW, namun kalian melemparkan diri kalian ke dalam api tersebut
sedangkan aku mencegah kamu, tapi kamu terjun juga beramai-ramai ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam keadaan kita meninggalkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan sunnah yang dibawa oleh Allah, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ceritalah kepada kita, tuan-tuan, kan, khudhu anni, kan, ambillah daripada aku apa yang aku cerita kepada kamu, ambil, amalkan dalam kehidupan kita supaya kita termasuk orang-orang yang selamat, kerana Nabi merupakan seorang rasul yang terlibat sebagai membawa perintah Allah, iaitu sebagai manusia pembawa syariat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita dah belajar, tuan-tuan, berapa jumlah nabi-nabi yang ada. Ulama, walaupun ada perbezaan pendapat ulama, kata ulama jumlah nabi yang ada, yang Allah utuskan ke atas muka bumi, termasuk daripada jumlahnya sebanyak 124,000 orang roh nabi. 124,000 orang nabi. Daripada jumlah 124,000 tu, tuan-tuan, ada nabi hanya sekadar follow, ikut. Ada nabi yang diturunkan kepadanya kitab. Ada nabi pembawa syariat. Daripada seluruh jumlah itu, hanya 6 orang bilangan nabi sahaja yang diutuskan kepada mereka syariat. Itu nabi pembawa syariat sebanyak 6 orang sahaja. Termasuk nabi kita yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, nabi pembawa syariat ialah Nabi Allah Adam alaihi salam. Adam, dia ada syariat dia. Walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak turunkan kepadanya kitab macam Al-Quran yang kita baca tadi. Walaupun Nabi Adam tidak diturunkan syariat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tetapi Nabi Adam alaihissalam, dia menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan wahyu kepadanya. Allah turunkan syariat kepadanya. Dan nabi-nabi selepas daripada Nabi Allah Adam akan mengikut syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalam, sehinggalah datang Rasul yang baru, pembawa syariat yang kedua, barulah terhapus syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Adam alaihissalam. Walaupun Nabi Adam ini sebagai pembawa syariat, kita umat akhir zaman, tuan-tuan, tidak boleh untuk mengikuti syariat Nabi Allah Adam alaihissalam. Karena Adam alaihissalam syariatnya terbatal dengan datangnya Rasul pembawa syariat yang baru, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pembawa syariat yang pertama, Nabi Allah Adam alaihissalam, bapa kepada sekalian manusia yang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali ataupun manusia yang tertua sekali, Nabi Allah Adam alaihissalam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Yang kedua, Nabi Allah Nuh alaihissalam, pembawa syariat yang kedua. Bila datangnya Nabi Allah Nuh alaihissalam, pembawa syariat kedua, maknanya Nabi Adam atas syariat Nabi Allah Adam alaihissalam terbatal dengan datangnya Nabi Nuh alaihissalam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bermula zaman Nabi Nuh dan selepas-lepasnya, sebelum datang utusan Rasul yang baru, maka semua nabi-nabi, semua umat-umat manusia akan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam, tuan-tuan, yang kita melihat bahawa kisah Nabi Allah Nuh alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan banjir yang besar hingga melimpahi seluruh dunia ketika itu, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Itu kedua. Yang ketiga, syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Ibrahim juga
merupakan Nabi pembawa syariat dan juga termasuk Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Allah Ibrahim merupakan syariat yang dibawa olehnya, merupakan asas kepada syariat Nabi-Nabi selepas baginda, termasuklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi yang keempat, tuan-tuan, Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Allah Musa AS, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang merupakan penyelamat ataupun penyelamat manusia apabila tuan-tuan mereka diminta dan diperintahkan secara zalim untuk menyembah kepada Fir'aun laknatullahu alaikum ajma'in, maka datangnya Nabi Allah Musa pembawa syariat, tuan-tuan, yang Allah anugerahkan kepadanya kitab yang bernama kitab Taurat. Maka itu antara syariat yang dibawa oleh Nabi Allah Musa AS, iaitu Nabi yang keempat, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dan ada perbezaanlah syariat Nabi SAW dengan syariat Nabi-Nabi terdahulu ni, tuan-tuan. Bila dibandingkan, ditokok tambahkan, tuan-tuan, ada perbezaan. Antaranya, tuan-tuan, Nabi-Nabi terdahulu ada yang boleh menikah dengan adik-beradik, iaitu zaman Nabi Allah Adam AS. Mereka berkahwin sesama mereka tidak menjadi masalah, kerana mereka awal-awal kejadian manusia yang berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga syariat-syariat lain. Ada boleh menikah berkahwin sampai berapa ramai sekalipun, tuan-tuan sekalian. Tetapi datangnya kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat Nabi berbeza. Mereka berkahwin hanya sekadar 4 sahaja, tuan-tuan. Itu pun sekadar mana yang kita berkemampuan ataupun yang ada padanya keadilan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, syariat Nabi Allah Isa alaihi salam. Dan keenam, tuan-tuan, syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah kewajipan kepada utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di sana, tuan-tuan, ada benda yang Nabi bawa. Ada benda yang Nabi bawa kepada kita. Seperti mana kita sebut tadi, Nabi itu sebagai penyelamat ummah. Bila dia datang untuk sebagai penyelamat ummah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestilah ada silibus yang dibawa oleh Rasulullah. Mestilah ada benda yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Antaranya sebagai panduan kita Al-Quran. Dalam Al-Quran itu bukan hanya sekadar kita baca tadabbur saja. Bukan kita hanya sekadar membaca Al-Quran ketika dalam salat. Bukan hanya kita membaca Al-Quran selepas daripada sembahyang. Bukan hanya sekadar kita baca Al-Quran di bulan Ramadan, bertadarus bersama sahabat darakan handai kita, tuan-tuan. Tapi dalam Al-Quran itu sebenarnya satu khazanah. Satu benda yang perlu dicari dan dibongkarkan. Supaya kita ikutnya dan kita selamat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tapi manusia jadikan Al-Quran ini untuk membaca. Ada satu kisah, tuan-tuan sekalian. Di zaman salafus salih. Seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia meninggal dunia. Ketika hidupnya di atas muka bumi Allah, dia tidak tahu membaca Al-Quran. Dia buta huruf. Nak baca tak reti. Nak melihat pun tak tahu, tak kenal huruf. Ditakdirkan Allah, dia meninggal dunia. Bila meninggal dunia, tuan-tuan, satu malam, ada beberapa orang sahabat lalu di pemakaman dia. Mereka melihat, tuan-tuan, di kuburnya itu terpancar satu cahaya. Keluar ke kubur. Mungkin kita fikir betul tak betul cerita ni. Wallahu a'lam. Di Malaysia jarang jadi benda-benda yang pelik-pelik. Tapi kalau kita pergi ke negara jiran kita Indonesia, banyak benda pelik. Benda yang kadang-kadang kita tak boleh fikir cara akliyah kita, tapi berlaku di tempat mereka. Wallahu a'lam, kemungkinan Allah nak tunjukkan kebesaran Allah kepada mereka. Allah nak tunjukkan keagungan Allah. Apa sahaja boleh berlaku. Apabila kamu meninggalkan Allah, meninggalkan Rasulnya, meninggalkan syariatnya. Bahkan Indonesia ni ulama banyak.
Aceh pernah jadi serambi Mekah. Dan Indonesia juga, tuan-tuan. Banyak benda-benda pelik diamalkan oleh mereka. Antaranya, tuan-tuan, kefahaman liberal. Liberal ni satu ancaman. Apa maksud liberal, tuan-tuan? Antaranya dalam satu rumah, suami boleh Islam, isteri boleh Kristian. Nikah sekali. Baru ni saya tengok satu video seorang perempuan Islam berkahwin. Pakai tudung elok, tapi pergi angkat nikah di gereja Katolik. Suami Kristian, isterinya Islam. Dan tok gereja tu kata, dan pernikahan kamu bila dibaca-baca-baca, sah dah. Isteri Islam, suami Kristian. Nak duduk dalam satu rumah, lepas tu berkahwin, lepas berkahwin, dapat zuriat anak tu macam mana? Tuan-tuan cuba bayang dalam rumah tangga kita ada pelbagai agama. Ada pelbagai agama. Islam ada, Kristian pun ada. Islam ada, Buddha pun ada. Sudut ni tempat ibadat hang, sudut tu tempat ibadat hang, sudut ni tempat ibadat hang. Di Indonesia berlaku. Maka sebab tu Nabi penyelamat ummah antaranya memperbetulkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu ada 3 ilmu yang wajib kita kena belajar, tuan-tuan. Pertama, ilmu aqidah. Ada sebut sebagai ilmu kalam. Ada sebut sebagai ilmu fiqhul kabir. Ilmu tauhid. Ilmu tauhid ni ada lebih kurang 5 nama boleh kita sebut. Tak dapat tidak, kita wajib belajar. Untuk apa? Ma'rifatullah. Nak kenal Allah Ta'ala. Nak kenal Allah, kena belajar. Tapi tak belajar. Hidung Allah tinggi mana, mulut Allah besar mana. Bukan kita belajar setelah itu. Kita belajar sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan zatnya dan sebagainya. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu ketika mana satu hari Nabi SAW duduk dengan para sahabat, datang seorang lelaki yang berjubah putih, yang rambut agak panjang terurus. Bertanya kepada Nabi salah satu soalan, iaitu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tentang benda-benda yang Nabi tak tahu. Nah, maka Nabi menjawab satu persatu. Saya berbalik dengan cerita tadi. Sahabat-sahabat yang lalu depan kubur tadi, tuan-tuan datang jumpa isteri dia. Tanya, apa amalan suami kamu? Kami nampak terpancar nur daripada kuburnya. Kata isterinya, amalan dia macam amalan kamu orang biasa. Adakah dia banyak berzikir? Zikir macam apa juga. Adakah dia banyak mentadaburkan membaca Al-Quran? Dia kata dia tidak mampu untuk mentadaburkan Al-Quran sebab dia orang yang buta huruf. Tak kerti baca. Tetapi amalan orang ni, tuan-tuan, kata isterinya, setiap malam sebelum dia tidur, masuk tidur ke dalam bilik, dia akan pergi ke satu bilik, yang dalam bilik itu ada satu Al-Quran di ruang tengah-tengah ruang bilik. Maka setiap malam dia akan berbicara dengan Al-Quran. Dia akan menangis, memeluk Al-Quran dan mencium Al-Quran. Maka dia minta, ya Allah, berilah peluang untuk dia mendapat syafa'atul Quran. Walaupun dia tidak mampu membaca, tetapi dia teramat cinta dan kasih kepada Al-Quran. Kalau orang yang cinta kepada Al-Quran, orang yang kasih pada Al-Quran, orang yang sentiasa kucup dan memeluk Al-Quran walaupun dia tidak mampu membaca, Allah memberikan peluang untuk dibantu dan juga ditolong oleh Al-Quranul Karim. Apatah lagi kalau seandainya kita termasuk orang yang beramal dengan Al-Quranul Karim. Beramal dengan Al-Quran bukan hanya sekadar kita membaca. Yalah, sepatutnya kita membaca macam tuan-tuan baca. Saya buat juga di tempat saya, alhamdulillah 3 kali khatam.
3 kali khatam, baca sikit tu lah. Tapi tempat tuan-tuan mungkin pakar boleh baca panjang-panjang. Lepas tu saya baca sikit, dah saya duk biasa baca. Innal ladhina kafaru. Nanti, aku baca satu ayat penuh tuan-tuan, duk kokak-kokak habis. Berselerak. Sebab saya tahulah tempat saya situasi macam mana. Ada orang tak boleh baca Quran. Orang yang tak tahu. Orang yang buta huruf, tuan-tuan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita kena bantu mereka. Nah, sebab tu saya pergi tempat-tempat kuliah, saya ambil tempat-tempat yang benda elok-elok, tuan-tuan, saya apply tempat saya. Tiru tempat orang buat, tuan-tuan, saya beri tempat kita. Sebab kita nak membantu sahabat. Supaya mereka nanti meninggal dunia, tuan-tuan, dalam keadaan pernah mengkhatamkan Quran, walaupun membaca mengkhatamnya mengikut guru baca. Kalau kita tak bantu, tuan, tak baca. Tak pernah khatam Quran. Maka satu fadilat yang cukup besar, tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Maka antaranya, tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ini ada perundangan. Ada undang-undang. Maka antara undang-undang disebut sebagai Al-Qanun Janayah Syar'iyah. Undang-undang jenis syar'iyah. Bukan sekadar hukum dalam bab ibadat, tapi dalam hukum Islam, tuan-tuan, perundangan hidup kita manusia ni ada undang-undang yang termaktub dalam Al-Quran ini yang perlu kita bongkarkan seperti mana telah dikabarkan oleh junjungan besar Nabi SAW. Islam ni sempurna. Islam bukan tak cukup, Islam sempurna. Kalau bab takwim, orang-orang Masihi dia ada takwim sendiri, kalender sendiri. Yang kita dah baca Januari, Februari, Mac, apa semua tu. Kita orang Islam ada takwim sendiri. Ada kalender sendiri. Tapi kita tidak membangga dengan kalender takwim kita. Kita lebih mirip mesra dengan kalender Masihi. Termasuk negara-negara Arab lain pun. Saya duduk Mesir 7 tahun, tuan-tuan. Mereka lebih kepada Masihi. Berbeza dengan Arab Saudi. Saudi dia lebih kepada kalender takwim Islam. Al-Hijri. Kita ikut. Kita ada takwim sendiri. Begitu juga dengan undang-undang. Kita ada undang-undang yang sendiri. Ambil mana undang-undang tu? Dalam Al-Quran. Ambil mana? Dalam hadis Nabi SAW. Tuan-tuan, secara ringkas, Islam ada undang-undang sendiri dan undang-undang Islam itu hanya ada 4 undang-undang sahaja. 4 hukum. Pertama, undang-undang Islam disebut sebagai undang-undang hudud. Yang kedua, Islam ada undang-undang yang bernama qisas. Yang ketiga, Islam ada undang-undang yang bernama diyah atau diat. Yang keempat, Islam ada undang-undang yang terbesar yang bernama ta'zir. Kalau kita bincang dalam kuliah subuh ni sahaja tentang undang-undang Islam, insya-Allah kita faham. Complete. Kalau kita nak baca contoh perinci, kita belajar mingguan, bulanan lah. Tapi cara ringkasnya, tuan-tuan, nak menjawab kepada masyarakat di luar sana yang berdolak dalih, yang tidak faham tentang undang-undang Islam, kita belajar sehari ataupun 1 jam, settle tentang undang-undang Islam. Islam tak banyak undang-undang dia, ada 4 dia. Yang pertama, hudud. Hudud ialah hukum Allah, diturunkan oleh Allah. Tidak boleh ditukar ganti, tidak boleh dibatalkan, tidak boleh diringankan, dan tidak boleh dimaafkan apabila seorang individu itu terlibat dengan hukum jenayah yang di bawah pantauan hudud, orang itu tidak boleh dimaafkan sama sekali. Walaupun adik-beradik kita, walaupun sahabat andai kita, orang akrab dengan kita, berjawatan besar, miskin kaya,
putih hitam, dan sesiapa sekalipun yang terlibat dengan jenayah di bawah hudud tidak boleh dimaafkan. Mana clue dia, punca kuasa dia. Nabi sebut ketika mana ditanya oleh Zaid ibn al-Harithah, Nabi kata, "Lau anna Fatimah binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha." Nabi kata, dengar elok, kalau anakku sendiri Fatimah binti Muhammad, anak puteri yang paling kami Nabi kasih, dia mencuri, laqata'tu yadaha, aku sendiri yang akan potong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan orang lain, aku akan potong. Tapi kalau dunia kita hari ini, tuan-tuan, adakah kita akan lakukan seperti firman Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan hukum Islam, kita tak akan buat. Kita akan berusaha, berikhtiar melepaskan mereka-mereka tersebut. Menaikkan hukum Allah, hudud. Maka tuan-tuan, hudud inilah yang disebut-sebut oleh masyarakat kita dan menjadi kegerunan. Sebut hudud semua pakat takut. Kerana apa? Orang nampak dan melihat satu kezaliman yang ada dalam undang-undang hudud. Sedangkan hudud ni tuan-tuan, dia hanya memantau dan menjaga 6 kes jenayah. 7 kes jenayah. Dia tak jaga lebih. Halim pun ambil gambar. Aku nak jaga ni ya. Kalau mana-mana orang Islam yang lakukan salah satu 7 kes ni, maka dia termasuk di bawah undang-undang hudud dan tidak boleh terlepas. Apa jenayah dia? Yang pertama bernama zina. Kes zina, dia tak boleh dimaafkan kalau kena tangkap, kecuali dia belum kena tangkap, dia bertaubat, okey, selamat. Yang tahu jenayah dia buat zina tadi, laki, perempuan yang berzina, dan Allah Ta'ala. Tu imam tak tahu, hakim tak tahu, siapa pun tak tahu. Maka mereka bertaubat, dua-dua orang ni, Allah terima taubat mereka. Macam kita lah tuan-tuan, dosa banyak. Muslimat dulu muda-muda tak pakai tudung, duk pikaran rambut, duk pakai polo buah dalam kepala tu, kan pusing pas semua kalau tu dia rambut rintik elok ya, 3 bulan pergi buat pula. Dulu lepas kerap naik polo, lah ni tak ada lah kedai-kedai tu. Tak, dosa. Sini dak lah, orang lain. Dosa. Kan, tunjuk aurat ke orang. Rambut sorat pun tuan-tuan, kita tengok dosa tambah 1 kepala. Contoh ada kakak main menyembang depan kita ni, main meja kuliah contoh. Dia tak pakai tudung. Sorat rambut dia terjatuh duduk atas meja. Kita pegang-pegang, kak ni rambut kak ni. Kita tahu rambut ni dah terputus daripada tuan tubuh dia, tapi kita tahu rambut dia tu. Tengok rambut tu, dosa. Ni tengok 1 kepala. Tak. Tu bab rambut. Belum bincang bab pakaian halal haram lagi. Baju kebaya. Baju hanya menyawa pun tak boleh. Kat pinggang ramping tuan-tuan. Tak. Belah hamba kepaha. Halal haram. Halal haram. Halal haram. Haram je dah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Mai zaman satu peringkat kita berubah. Dulu dengan kain belah tuan-tuan, dulu dengan rambut kita tunjuk ke orang, sampai satu peringkat kita berubah, bertaubat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampunkan dosa syirik sahaja, dan mengampunkan semua dosa-dosa yang pernah kita buat, hatta kita berzina dan mencuri sekali. Orang tak tahu. Maka Islam melepaskan mereka berzina kalau mereka bertaubat, kecuali mereka bertaubat setelah mana ditangkap. Daripada diheret ke muka pengadilan, ada 4 orang saksi dalam hukum hudud.
Lepas kena tangkap, pergi ke hakim, dia kata, hakim saya nak bertaubat ke Allah, masa tak boleh. Hukum tetap dijalankan. Itu hukum pertama ataupun kes pertama zina. Cara ringkas tuan-tuan, masa tak ada. Yang kedua, orang yang qazaf. Apa maksud qazaf? Menuduh orang-orang baik-baik melakukan zina. Dan tidak ada sebarang saksi. Dia tuduh tapi saksi tak ada. Hatta suami yang menuduh isterinya berzina, sedangkan tuduhan suami tidak ada saksi, maka suami juga kena qazaf disebat sebanyak 80 kali sebatan. Walaupun suami itu memang tengok bini dia berzina sungguh, tapi tak ada saksi. Suami kena qazaf 80 kali sebatan. Oh, dia kata, rugi ya, bini kurang balun, aku pergi buat aduan, aku kena qazaf pula tuan-tuan. Dah, Islam tak zalim. Hakim kan tanya, hang betul ke tengok bini hang zina? Betul. Ada saksi? Tak ada saksi. Nak selamat dah hang daripada qazaf? Nak. Kalau kamu nak selamat, kamu kena sumpah laknat. Itu nama sumpah laknat. Sumpah li'an nama dia ada dalam hukum hudud. Sumpah 4 kali, yang kelima, dia kena bersumpah Allah akan melaknati dia kalau dia berbohong atas penyaksian ini. Itu nama sumpah laknat kepada suami dan isteri. Dua-dua kena sumpah. Itu kes kedua. Yang ketiga, syarbul qamar, minum arak. Orang minum arak, sikit ataupun banyak, mabuk ataupun tidak, kena sebat sebanyak. Zaman Rasulullah, Nabi sebat 80 kali sebatan. 40 kali sebatan. Zaman Abu Bakar, dia sebat 40 kali sebatan. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sebat 80 kali sebatan. Dia tambah 1 kali ganda. Bukan saja-saja, bukan menentang sunnah, tapi Umar dan para sahabat berijtihad. Aku tambah 40 lagi jadi 80 sebab zaman Nabi, aku tengok kata Umar, Nabi sebat orang minum arak 40 kali sebatan, tetapi setiap kali sebatan tu Nabi menggunakan 2 rotan yang digabungkan. 2 rotan Nabi guna yang diikat sekali, 1 pukulan didarab 2, maka 40 pukulan 80. Umar pukul 80. Kata Ali, had Nabi buat 40 sunnah Rasulullah, dan 80 pun aku suka, kata Ali karamallahu wajhah. Itu yang ketiga, minum arak. Yang keempat, curi. Kes curi. Tetapi tuan-tuan, bukan semua kes curi kena potong tangan. Curi mineral water, potong tangan. Curi roti gardenia sepapan, salah satu bantai, potong tangan. Hujung sungguh orang kita. Nak potong tangan tuan-tuan, antara syaratnya mesti barang dicuri sama nilai dia 1/4 dinar. Bersamaan dengan 3 dirham duit perak. Di Malaysia saya tak tahu kena convert. 1 dinar berapa duit? Kalau 1/4 dinar, kalau duit Malaysia 1 dinar RM1,000, mana kata 1/4 RM250 ke atas baru kena potong tangan. Bawah pada tu dia tidak kena potong tangan. Dia tak kena hudud. Tapi dia kena hukum ta'zir, bertukar hukum tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati. Tak, dia guna duit dinar. 1/4 dinar ukuran dia. Dinar duit emas tuan-tuan, jangan buat main. Saya terkena dah tuan-tuan. Saya singgah di Qatar beberapa kali. Kali pertama saya singgah tuan-tuan, duduk transit 6 jam, dahaga sejuk. Naklah yang panas, kita tengok, oh ada kopi Cino. Kita order, harga dia RM4.50. Dia RM4.50, 4/50. RM4.50 kita lupa. Bayar convert duit Malaysia dekat 50 lebih. Tobat dah. Tak minum dah tuan-tuan. Dia tekan ayam tu nganga tu, ayam fisabil tu. Tekan tu nganga tu. 50 lebih. Dia duit dinar. Memang dia panggil RM4, betul lah. Dia tak salah panggil RM4, tapi nilai mereka. Maka nak curi, kena curi sebelum atau jangan cukup 200 atau 1/4 dinar. Dia tak kena potong tangan. Itu pencuri-pencuri kena cerdik.
Dia tak curi banyak. Dia tak curi RM50, tak kena potong tangan. Memang tak kena potong, tetapi dia kena hukum ta'zir. 4. Yang kelima, hirabah. Rompakan. Dia tak sama dengan curi. Curi di cara pelan-pelan. Yang kelima, rompakan. Rompakan cara kasar. Cara terang-terang. Dan orang yang melakukan rompakan ada 4 hukum, 4 kategori. Pertama, dibunuh, dipancung kepala. Yang kedua, dibunuh sampai disalib atau dipalang. Yang keempat, dipotong tangan dan kaki selang-seli. Yang keempat, tuan-tuan, dibuang negeri setahun. Orang yang kena buang negeri setahun ni, tuan-tuan, dia termasuk rompakan walaupun dia tak mencuri. Walaupun dia tidak mengambil barang. Walaupun dia tidak mencederakan. Tapi dia suka ganggu orang. Duduk di tepi jalan, dia ganggu orang. Orang lalu dia ganggu. Cara mak rempit tu. Kereta monti dia hurung kereta tu, tuan-tuan. Kan? Dia kacau nak darah orang. Maka lepas ni kena buang negeri setahun. Tak. Yang keenam, riddah, murtad. Orang murtad tidak boleh dibicarakan di bawah hukuman lain, melainkan hukuman hudud. Yang ketujuh ialah buruh. Orang yang keluar dan menderhakai pemerintah kerajaan yang adil. Dia jadi buruh. Kalau dia menentang kerajaan yang adil, dia jadi buruh. 7 kes ni sahaja di bawah pantauan hukum hudud. Kalau kita tak zina, kita tak minum arak, kita tak mencuri, kita tak merompak, kenapa kita takut dengan hukum Allah Ta'ala? Dia dijatuhkan kepada penjenayah. Memang lepas tu jenayah, layak. Lepas tu suka berzina, layak hukum tu. Lepas suka berminum arak, layak hukum tu. Lepas suka mencuri, layak hukum tu. Tapi kita yang tak buat benda tu, kenapa kita menjadi satu kegerunan kepada kita tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah? Itu salah satu hukum yang ada dalam hukum Islam, namanya hukum hudud. Dan insya-Allah 3 lagi kita akan berbincang pada pertemuan-pertemuan yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terbanyak hukum hudud ialah, dan paling banyak nama hukum ta'zir. Kenapa ta'zir? Ta'zir ni selain daripada hudud, selain daripada qisas dan selain daripada diat, semuanya terkandung di bawah hukum ta'zir dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Saya rasa sekarang itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan pun dah tengok muka saya dah. Tengok muka pintu, muka saya, muka pintu. Saya ada sebelum benda-benda tengaluh sampai dapat kat saya, tuan-tuan. Saya berhenti dulu, insya-Allah. Saya mohon ampun dan maaf sekiranya salah silap terkasar bahasa, kesalah fakta seperti yang saya sebut pada awal mukadimah. Sekiranya ada salah silap apa yang saya sampaikan, tuan-tuan, dan tuan-tuan duk belajar benda lain, tuan-tuan jangan ambil pandangan saya, ambillah apa yang tuan-tuan belajar daripada tuan-tuan guru lain, kerana mereka lebih alim, mereka lebih memahami, mereka lebih banyak ilmu, tuan-tuan. InsyaAllah sekadar mana kita berkongsi pada pagi penuh keberkatan di bulan Rabiul Awal, bulan keputusan dan junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qus minni masafa wa na'anni makadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.